Bangunan terapung warna coklat merupakan resort yang dikuasai musuh. Terus ke hadapan adalah faksi. Sila alihkan pandangan ke sebelah kiri pukul 10. Maka E yang berada di Tanjung merupakan sempadan kiri. Seterusnya alihkan pandangan ke sebelah kanan pukul 2. Maka I yang terletak di ujung bangunan chalet merupakan sempadan kanan. Di sebelah kanan para hadirin kelihatan mokap bangunan di tepi pantai. Maka D merupakan perkampungan air yang dikuasai musuh. Pulau yang berada di separuh kanan para hadirin adalah Pulau Ara. Di hadapan para hadirin dapat diperhatikan tanda-tanda bendera yang berwarna hijau dan biru merupakan kawasan pendaratan penerjunan statik di air. Di hadapan juga kelihatan kapal dari Tentera Laut Diraja Malaysia, yaitu kapal Diraja Seri Mahawangsa yang membantu menjayakan demonstrasi pada pagi ini. Bot-bot yang kelihatan di hadapan adalah bot keselamatan untuk penerjunan. Dan di sebelah kiri para hadirin, maka B merupakan kedudukan mota musuh dan sasaran pendaratan amfibi. Untuk kehormatan hadirin yang dihormati sekalian, begitu orang belakang depan. Aduh, di depan. Tunggu aja. seterusnya aksi Indonesia Practical Shooting Confederation (IPSC). Tembakan sniper. Demonstrasi kepayaan Angkatan Tentera Malaysia. Tim kehormatan hadirin yang dihormati sekalian, demonstrasi diteruskan dengan teknik penyusupan penerjunan statik di air menggunakan pesawat Charlie 130 Hercules. Pesawat Charlie 130 Hercules QDM merupakan pesawat pengangkutan pelbagai guna, pengangkut anggota dan pelaku, dilengkapi dengan gunship, digunakan untuk pelbagai. Untuk makluman,
Penerjunan pada pagi ini dilaksanakan dengan keadaan ground control, yang mana arahan penerjunan adalah melalui drone zone safety officer UCSO. Sudah alihkan pandangan hadirin sekalian ke sebelah kanan menerusi Pulau Ara. Dewan Udara Kelihatan pesawat Tempur Udara Kerajaan Malaysia bergerak memasuki zon gugur. Pesawat bergerak dari arah utara ke selatan menuju zon gugur di latitude 2 darjah 30 minit 77 saat utara dan latitude 101 darjah 50 menit dan 294 saat timur. Kelihatan penerjun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 10 penerjun telah pun dikeluarkan dari pesawat. Itu semua penerjun telah berkembang dengan baik. Penerjun sedang mengemudikan penerjun mencari arah tiupan angin. Ini kerana pendaratan yang stabil dapat dilakukan sekiranya penerjun mendarat berlawanan dengan arah tiupan angin. Sebaik sahaja keluar dari pesawat, penerjun hanya mempunyai masa selama 45 saat untuk persediaan pendaratan. Penerjun dilengkapi dengan pakaian dan peralatan berenang tempur menggunakan jaket keselamatan. Semasa menghampiri permukaan air untuk pendaratan, penerjun akan melonggarkan pengunci harness dan bersiap sedia untuk menanggalkan harness daripada badan sebaik sahaja kaki mencecah permukaan air. Ini bagi mengelakkan penerjun di bawah arus dan tenggelam bersama penerjun ke dalam air. Di dalam situasi sebenar semasa latihan penerjunan dilaksanakan, penelia atau jurulatih sentiasa mengawal selia bagi menentukan keselamatan para penerjun. Kamera ground to air akan digunakan untuk mengetahui sama ada penerjun mengikut peraturan. Bersembunyi di kalangan penonton, perkara menculik orang berkepentingan untuk dijadikan tebusan. Menghilangkan diri bersama tebusan. Demonstrasi berikutnya adalah penyusupan menggunakan bot tempur dengan teknik fast delivery, iaitu penghantaran secara pantas tim penang tempur ke kawasan sasaran. Kelihatan bot tempur jenis Rigid Inflatable Ready Craft RIRC atau dikenali dengan Hurricane bergerak memasuki kawasan sasaran di Mantasdi. Hurricane dilengkapi dengan twin engine 200 horsepower. Kelajuan maksimum adalah 57 batu nautika sejam. Dilengkapi dengan kuasa tembakan senjata 12.7 mm dan 7.62 mm. Berupaya membawa 12 anggota atau 2 tim penang tempur. Satu tim penang tempur dengan kekuatan 6 anggota disusup ke kawasan sasaran.
Semasa memasuki kapal seterusnya akan menyelam dan bergerak menuju sasaran menggunakan Close Circuit Breeding Apparatus CCBA, yaitu peralatan yang digunakan untuk menyelam secara taktikal tanpa mengeluarkan buih. Tim penang tempur adalah terdiri daripada anggota yang terlatih dan mahir dengan aspek-aspek penyusupan melalui laut dan selancar di dalam operasi perairan. Mereka juga terlatih di dalam tugas tinjauan pantai, ship attack, shipboarding, serta mahir dengan pengendalian peralatan menyelam yang menggunakan oksigen tulen dan letupan di bawah permukaan air. Anggota penang tempur juga terlatih untuk tugas-tugas tinjauan sasaran, memusnahkan sasaran dan melawan keganasan sama ada di lautan maupun di daratan. Hadirin yang dihormati sekalian, sila tumpukan perhatian ke arah markas C, iaitu resort yang ditawan dan dikuasai musuh. Tim penang tempur telah merapat ke sasaran untuk melaksanakan penggempuran bagi menyelamatkan tebusan. Tumpukan perhatian kepada sasaran sniper, iaitu popor berwarna putih. Serbuan akan bermula dengan tembakan sniper. Semasa operasi serbuan ini, tim penang tempur akan dibantu oleh 2 helikopter Agusta dari Pasukan Udara dan Darat yang berperanan memberikan tembakan perlindungan kepada tim penang tempur. Dalam skenario ini, Agusta berperanan sebagai aerial sniping, iaitu menempatkan anggota sniper untuk memberikan tembakan terhadap musuh yang bertindak balas atau melarikan diri. Dalam masa yang sama menyalurkan maklumat kepada tim penang tempur yang melaksanakan penggempuran. Dari arah Pulau Arang, kelihatan bot tempur Heriton bergerak laju memasuki kawasan sasaran untuk mengeluarkan tim penang tempur dan tebusan. Gerakan keluar akan dilakukan dengan pangkas untuk mengelakkan ancaman dari elemen bantuan musuh. Berasal dari kawasan sasaran. Sasaran telah dimusnahkan. Demikian tadi demonstrasi serbuan menyelamatkan tebusan kata resort yang dikuasai musuh.
yang dihormati sekalian, keputusan sekarang pantas hal ketujuan untuk menggugurkan anggota dengan segmen relokasi adalah 5 ke 12 kaki dari arah laut. Setelah memasuki kawasan pelepasan, anggota tenang tempur akan diterjunkan. Anggota tersilang akhir dan terlaku di dalam melakukan penunjukan bagi mengeratkan ketegangan. Anggota pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam telah diterjunkan. Selepas diterjunkan, anggota tenang tempur akan berenang. Anggota tenang tempur dari pasang khusus ATM dilatih untuk berenang secara sosial di jarak 30 meter dari tahap kemampuan dan kebolehan pasang khusus ATM sentiasa siap siaga dalam menghadapi ancaman semasa di perairan negara. Bagi melahirkan anggota tenang tempur yang terlatih dan pakar di bidang perairan, pendedahan melalui beberapa kursus kepakaran perairan yang dianjurkan oleh Ustaz Ahmad Al-Fatihah seperti kursus juru mudi, juru selam, ahli tenang tempur, penolong ketua tenang tempur, ketua tenang tempur, perbuatan menyelam, dan kursus letupan di bawah permukaan air. Selain diperlengkapkan dengan kursus kepakaran di dalam negara, anggota ATM juga dihantar mengikuti kursus kepakaran tempur di perairan. Anggota tenang tempur juga disediakan dengan kursus kepakaran tempur di daratan, seperti kursus tempur jarak dekat, sniper, terjun bebas, dan letupan khas. Apabila sampai di kawasan pendaratan, kumpulan ini akan membuat pendengaran dan pemerhatian bagi menentukan kawasan pendaratan selamat dari sebarang ancaman. Kebiasaannya si tenang tempur akan memilih pendaratan di kawasan berbatu-batu, hutan atau playa. Segala kesan pendaratan dihilangkan dan peralatan disamarkan. Tim tenang tempur merupakan tim yang digerakkan sebagai operasi awalan bagi melaksanakan tinjauan kawasan pendaratan, lokasi sasaran, dan seterusnya menerima kumpulan penggempur atau sebagai ejen bagi pelaksanaan misi. Kumpulan tempur seterusnya melaksanakan tinjauan pendekatan ke atas sasaran. Segala maklumat di sasaran akan disalurkan kepada pasukan penggempur yang telah bersiap sedia melaksanakan serbuan. Kelihatan kumpulan penggempur yang dilancarkan dari kapal tentara laut Raja memasuki sasaran. Pergerakan ke kawasan perairan musuh adalah secara taktikal menggunakan bot tempur jenis Zodiac 470 yang berupaya membawa 8 ke 10 anggota penggempur. Kelihatan tim penggempur telah pun merapat ke pantai. Atur gerak akan dilaksanakan untuk kesasaran. Atur gerak kumpulan penggempur gerahan di kawasan musuh amatlah berisiko tinggi. Ancaman dari segenap sudut. Anggota penggempur selalu berwaspada terhadap sebarang kemungkinan. Perbiakan dilakukan dengan penuh taktikal untuk merapat ke kedudukan sasaran. Sebagai sahaja helikopter Agusta dari pasukan udara Barat bergerak menuju kawasan sasaran. Semasa operasi penggempuran ini, pasukan penggempur akan dibantu oleh helikopter Agusta dari pasukan udara Barat yang berperanan sebagai aerial sniper. Penggempuran ke atas sasaran telah bermula.
tebusan berjaya diselamatkan. Kumpulan pencampur akan melaksanakan penggeledahan bagi menentukan tiada ancaman satu bagi musuh yang akan bertindak balas. Dalam masa yang sama, bahan letupan dipasang sebelum berundur ke kawasan penarikan keluar bersama tebusan. Situasi melintasi ruang udara untuk melaksanakan penarikan keluar tebusan. Situasi atau dikenali dengan panggilan Duri telah mulai berkhidmat dengan Menteri Udara Diraja Malaysia (UDN) pada tahun 1963, dikendalikan oleh satu juru terbang, satu pembantu dan dua pemaster. Merupakan sebuah pesawat amphibian yang mampu melakukan berbagai jenis penerbangan, termasuklah ulang tegal untuk Bukit Barat, penerbangan VIP, penarikan keluar anggota dari kawasan operasi, berkapasiti 30 anggota tanpa alatan, merupakan ambunan udara dengan 11 tracer di dalam pesawat. Penarikan keluar kumpulan tercampur bersama tebusan akan dilaksanakan dengan teknik spy route, yaitu singkatan daripada Smart Petrol Insertion and Extraction Heading. Yaitu penarikan secara cepat menggunakan tali yang dipasang di pesawat. Anggota akan diangkat ke udara dan dikeluarkan dari kawasan sasaran. Teknik ini sering digunakan oleh anggota tertentu TGPA untuk penyusupan dan penarikan keluar dari kawasan sasaran. Ianya dapat dilakukan dengan pantas dalam masa yang singkat. Selain dilaksanakan di perairan, teknik ini juga dilaksanakan di daratan dan bangunan, kerana tidak memerlukan kawasan yang luas.
semua tidak memusnahkan simulasi perkampungan air sebentar tadi, menandakan berakhirnya demonstrasi serbuan menyelamatkan tebusan. Berikan tegukan.